keys, push the start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Stuck in my town, you see me, you know everything. Assalamualaikum, kami akan membentangkan mengenai pelaksanaan pengurusan organisasi dan individu. Pengurusan pada AM-nya didefinisikan sebagai proses perencanaan, penyusunan, pengarahan, dan pengawalan usaha ahli-ahli organisasi untuk mencapai satu matlamat dalam proses pengurusan. Organisasi pula merupakan himpunan individu yang menjalankan tugas mengikut unit kerja yang kemudiannya diselaraskan bagi mencapai sesuatu matlamat yang telah ditetapkan. Pengurusan organisasi dan individu memainkan peranan yang sama penting dan saling bergantung terhadap satu sama lain dalam konteks sebuah organisasi untuk mencapai matlamat syarikat yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengurusan. Yang pertama dari segi organisasi. Yang pertama, struktur organisasi yang jelas. Menurut Robin Stephen P. Matthew Mary pada tahun 2009, struktur organisasi ialah susunan sistem hubungan antara jawatan kuasa kepimpinan sedia ada dalam organisasi tentang kepentingan kuasa dan tanggungjawab dalam menentukan pembagian tugas yang dikumpul dan diselaraskan secara rasmi. Menurut Supari dan Syaiful Anwar pada tahun 2002, pengebersihan struktur organisasi memerlukan penyelarasan dalam pengagihan tanggungjawab, dinamika kuasa, sistem komunikasi, prosedur aliran kerja dan juga hierarki pengurusan. Hal ini demikian berpotensi untuk mempengaruhi tingkah laku pekerja secara positif untuk meningkatkan keberkesanan organisasi. Kedua, komunikasi strategik. Menurut 2000 DR dan Surveys A 2013, pelaksanaan komunikasi strategik dalam konteks organisasi tertumpu kepada bagaimana organisasi itu mempotret dan juga mempromosikan entiti sebagai pemimpin, pekerja dan juga pengamal komunikasi. Fasa pertama ialah perancangan. Menurut Patterson SJ dan juga Radke JM pada tahun 2012, tumpuan terhadap aspek organisasi, kegiatan dan juga produk yang menjadi panduan langkah kerja kepada pengurus dan kaki tangan untuk melaksanakan tugas serta peraturan dalam kerangka operasi mereka. Fasa kedua, pelaksanaan yang melibatkan 4 aspek. Yang pertama, tumpuan terhadap pemilihan yang menepati kriteria objektif. Kedua, proses pembentukan kandungan mesej yang selari dengan objektif. Ketiga, pemilihan penggunaan saluran komunikasi yang efektif. Yang keempat, proses penyelarasan dan jalinan kerjasama. Fasa ketiga ialah penilaian. Menurut Mahmud Ali Sulaiman dan juga Mahmud pada tahun 2019, proses penilaian ini dilakukan melalui audit komunikasi terhadap aktiviti komunikasi strategik yang dijalankan oleh organisasi. Maka, proses penilaian ini dapat menilai kekuatan dan juga memperbaiki kelemahan organisasi untuk menangkap komunikasi strategik dengan lebih berkesan pada masa akan datang. Seterusnya ialah pelaksanaan pengurusan individu. Melalui pengiktirafan dan penghargaan. Menurut Ahmad, pada tahun 2014, pengiktirafan dan penghargaan amatlah penting dalam pelaksanaan pengurusan kerana mampu meningkatkan motivasi pekerja. Menurut beliau juga, pihak pengurusan akan memberikan allowance, kenaikan gaji, pujian atau kenaikan pangkat. Jelaslah bahawa pengiktirafan dan penghargaan ini menggalakkan pekerja untuk terus menyumbang dalam pekerjaan. Selain itu, deskripsi kerja. Menurut Ahmad dan Zakaria pada tahun 2023, deskripsi kerja ini dapat memastikan pekerja mengetahui tanggungjawab dan tugasan mereka. Menurut Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja pada tahun 2019, deskripsi kerja ini memastikan pekerja mempunyai kelayakan, bakat dan sikap yang sesuai dengan keperluan organisasi. Oleh itu, deskripsi kerja ini penting dalam pengurusan individu bagi memastikan pekerja melakukan tugasan yang betul. Implikasi sistem kerja yang baik. Implikasi sistem kerja yang baik, yang pertama ialah peningkatan produktiviti. Menurut Nyururi dan Oget 2016, produktiviti tenaga kerja dianggap salah satu faktor utama dalam peningkatan daya saing organisasi. Dalam organisasi, pekerja terdedah dengan tekanan kerja yang akan mempengaruhi produktiviti tenaga kerja yang akan menjadi positif ataupun negatif menurut Ali et al. 2013. Seterusnya, peningkatan produktiviti membawa kepada pencapaian output yang lebih baik berbanding dengan jumlah penggunaan sumber-sumber input yang sama ataupun berkurangan yang menurut dalam laporan Productivity Malaysian Productivity Corporation 2017.
Yang kedua ialah kualiti pekerjaan meningkat. Interaksi sosial yang berlaku dalam organisasi berkait dengan sokongan penyelia, sokongan organisasi dan sokongan rakan sekerja menurut pada Karasek dan Theora 1920. Interaksi ini merupakan 5 penting yang akan menentukan sikap dan tingkah laku pekerja di tempat kerja dalam mempengaruhi keseluruhan unit dalam organisasi menurut Wayne, Shore dan Leader 1997, McCarra et al. 2018. Seterusnya, dengan ini kewujudan persekitaran kerja yang menyeronokkan akan membentuk satu persepsi positif terhadap kerja serta dapat meningkatkan kualiti pekerjaan pekerja. Yang menurut Inson Berger et al. 2002, Dear dan Duta 2020 dan Takder dan Galang 2021. Antara implikasi sistem kerja yang baik termasuklah persekitaran kerja yang baik. Menurut Ismail dan Ahmad 2020 menyatakan persekitaran kerja bermaksud proses, sistem, struktur atau keadaan tempat kerja yang memberi impak yang baik kepada produktiviti tenaga kerja. Selain itu, menurut Visha 2007, persekitaran kerja yang baik akan membawa kepada kesesuaian yang lebih baik antara ruang kerja dan pekerja dan hasil dalam meningkatkan tingkah laku dan tekanan yang berkaitan dengan emosi. Implikasi seterusnya ialah meningkatkan motivasi pekerja. Menurut Kasin et al. 2007, menyatakan Maslow mengaitkan kepentingan memenuhi semua tingkat keperluan dengan tahap motivasi individu dalam pengurusan strategik. Contohnya, pembangunan kemahiran dan kebolehan pekerja dengan memberi latihan dan peluang untuk pertumbuhan kerjaya para pekerja yang dapat meningkatkan motivasi pekerja untuk terus memperbaiki diri. Wagner et al. 2003. Kesimpulannya, kita dapat lihat dengan jelas pengurusan organisasi dan individu yang baik dan sistematik membawa kepada kelebihan dalam sesuatu organisasi. Hal ini membantu dalam meningkatkan kualiti kerja dan produktiviti sesebuah organisasi. Pengurusan yang cekap dan teratur bukan sahaja memberi keuntungan kepada organisasi, tetapi juga kepada individu. Perkara ini perlulah dititik beratkan kepada semua pihak dan perlu diasah dari semasa ke semasa agar wujud satu persekitaran kerja yang kondusif dan harmoni di mana segala hak dan pengurusan tidak kira majikan atau pekerja terjaga. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.